الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah dalam keadaan kita niat beriktikaf mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan berada di samping ataupun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para sahabat, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, supaya dapat menikmati akan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana satu nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya, yakni di dalam surga kelak kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara berhadapan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sementara kita menunggu masuknya solat fardhu isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu dalam kuliah bulanan pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita sambung bab yang lepas, kita masih lagi pada bab ziarah ilah kubur. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan dan huraian memberikan pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir untuk sama-sama kita membuat persediaan untuk menghadapi akan kematian yang pasti kita akan lalui di hari kematian nanti, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hujah para ulama. Maka kita wajib menziarahi kubur orang-orang yang telah meninggal dunia, membacakan salam dan mendoakan kebaikan bagi mereka kepada Allah. Kerana sebab demikian Allah akan menerangi kubur mereka
dan ketika itu mereka amat memerlukan kepada doa-doa dari kita ni orang yang hidup. Baik, hukum ziarah kubur kita jelas dah sebelum ni. Nah, asal hukumnya adalah dilarang. Kemudian Nabi suruh. Ya. Cuma dari segi hukumnya adalah sunat. Sunat yang dituntut kepada setiap orang Islam. Ya. Terutamanya orang lelaki. Ya. Untuk menziarahi kubur dan menjadikan ziarah kubur ini sebagai satu rutin dalam kehidupan kita. Bukan kata kena ziarah hari-hari, tak, sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke, tapi menjadi rutin dalam kehidupan kita ni supaya apa? Rajin untuk ziarah kubur. Kerana tujuan ziarah kubur ni Nabi kata adalah untuk mengingati hari perhimpunan yang maha besar. Dan ziarah kubur ni juga Nabi suruh membacakan salam, yakni menyampaikan salam kepada orang yang telah mati dan mendoakan kebaikan bagi mereka, kerana setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kubur orang yang mati ni selama 7 hari 7 malam sekali kita doa. Kalau kita sayang mak ayah kita hak yang telah meninggal dunia, tok nenek moyang kita hak yang telah meninggal dunia, maka kena rajinlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan bagi mereka kepada Allah. Doa ni tak nanti kita pergi duduk tepi kubur ni angkat tangan. Salam itu pun sudah dikira doa. Kita memberi salam. Selamat sejahtera, salam sejahtera ke atas penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tu pun dah kira doa dah. Sebab itulah Nabi SAW setiap malam keluar pergi tanah kubur, berdiri begitu lama, dan Nabi memanjatkan doa begitu lama. Sebab Nabi tahu orang yang mati ni mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Mak kita, ayah kita hak yang telah mati ni mengharapkan doa daripada anak-anaknya hak yang masih hidup. Sebab orang yang mati ni dia tak boleh nak membangkitkan diri dia sendiri. Orang yang mati ni tak boleh memberi mudarat. Orang yang mati ni tak boleh memberi kebaikan kepada orang yang hidup. Kerana orang yang mati ni tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Bahkan untuk bangkit dirinya sendiri pun tidak mampu. Sebab itulah dia mengharapkan doa daripada kita ni orang yang hidup. Sebab tidak ada seorang pun di kalangan mayat ni, di antara mereka yang memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberi manfaat, menghilangkan mudarat. Mudarat ni macam mana? Orang tahu 80-an dulu laku, 70-an, 80-an, 90-an dah kurang dah. Pergi jumpa dengan Tok Bomo. Tok Bomo ni pun pesan, mu pergi tanah kubur orang tu, ambil tanah kubur lah, buat balik, suruh buat gelegak pintu lah, apa macam-macam. Hak dulu-dulu dah, ni tak ada. Tahun 80-an, 90-an kuat lagi. Kata nak memberi manfaat. Biasanya kalau kedai-kedai makan tu juga. Buat ambil tanah kubur, ambil kain kapan hak orang telah mati ni, buat pelaris. Tu semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil tanah kubur pergi tabur dalam kedai orang. Tengok kedai tu maju sangat, ramai sangat orang, dia ambil tanah kubur, dia pergi tabur dalam kedai kawan tu.
Tahu? Tu di antara sifat-sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mati ni sedikit pun tak boleh memberi mudarat kepada orang yang hidup. Dan juga tidak boleh memberi manfaat juga kepada orang yang hidup. Cuma hak yang dikatakan bertawassul. Bertawassul, hak yang dibenarkan syarak hanyalah bertawassul dengan orang yang hidup, bukan bertawassul dengan orang yang mati. Kita pergi kubur orang alim, kita pergi kubur orang soleh, kita pergi kubur para wali, para ulama, kita pergi berdoa di tanah kubur tu. Sebab apa? Sebab anak aku nak temu duga esok lusa ni, mari berdoa di tanah kubur para wali, para orang soleh ni. Tiba-tiba apa hak yang dia doa tu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, maka dia pun cerita ke orang, anak aku dapat kerja ni pasal pergi berdoa di tanah kubur wali ni. Maka telah menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang mati tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pun melarang untuk solat di tanah kuburnya. Hak yang Nabi suruh pergi ziarah. Pergi ziarah, memberi salam dan mendoakan untuk Nabi. Hak tu Nabi suruh. Bukan kata di setengah orang kita ni pergi semayang terus di hadapan kubur Nabi. Hak tu tidak dibenarkan pada syarak. Pergi semayang. Sebab itulah kerajaan Mekah, Madinah ni tak benar solat di kawasan Raudah tu, dekat kawasan Raudah, di kawasan makam Rasulullah. Dia buat pagar. Cuma boleh semayang di tepi, kerana apabila kita memberi salam, bermaksud kita juga memberi salam kepada Rasulullah. Ziarah, memang Nabi suruh ziarah dia. Kalau mau mari ke Madinah, datanglah ziarah aku, Nabi kata. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, kalau kita tak ziarah Nabi, satu kerugian yang amat besar. Cuma hak Nabi larang bertawassul dengan orang yang mati, termasuk diri Rasulullah sendirilah. Tak boleh bertawassul. Tapi inilah amalan pegangan orang-orang kita, bertawassul dengan kubur para wali, kubur orang soleh. Sebab menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebahagian ulama kata boleh, tapi sebahagian besar mengatakan tidak boleh. Mengatakan tidak boleh bertawassul dengan kubur orang yang telah mati, walaupun hak yang mati itu seorang soleh, seorang ulama. Dah hadis Rasulullah di mana Nabi kata la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah Ta'ala laknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Jelas hadis sahih. Maksudnya Nabi larang bersembahyang di tanah kubur, termasuklah kubur para nabi. Hak tu kita kena faham. Baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang mati ni sedikit pun tidak memberi manfaat, menghilangkan mudarat, mematikan, menghidupkan, mahu pun membangkitkan diri sendiri dari kubur, apatah lagi bagi diri orang lain. Orang mati ni tak boleh nak buat apa-apa dah. Nak bangkit diri sendiri pun tak boleh. Tak percaya, bukan kata dalam kubur masa mandi mayat, tangan kita gosok badan mayat, lipat waktu lipat kau ni, lipat kaki dia awang dah. Tak lawan. Kalau kata dia boleh memudaratkan orang, tangan kita lipat kaki dia dalam bilik mandi mayat, dia tendang dah kita. Hak tu kita boleh nampak dah ketika memandikan mayat. Tak kira lah hak mati sekali tu, untuk guru silat sekali pun,
Tak, tok guru silat ke, tok guru taekwondo ke, pakai black belt. Tak, bukan setakat black belt, habis ikat black belt ni. Daripada warna hitam, hapa putih, merah, hijau, kuning ada belaka. Mati esok-esok kita mandi dia lawang tau. Tak lawang. Sebab apa? Dah mati, tak boleh nak buat apa tau. Tak, hebat macam mana pun mati tak nak buat apa dah. Tak boleh memberi mudarat pun kepada orang yang hidup. Tak payah takutlah kalau lalu kot kubur tengah malam. Jangan duk si mayat ni tak bangun. Tunggu tepi kubur dia, duk tunggu tepi pintu pagar ke tak bangun. Kalau nampak tu itu adalah bayangan iblis, bayangan syaitan saja. Tak saja nak ngusik. Bahkan kalau dia mari tempat kita duduk atas motor, tiba-tiba dia mari duduk atas belakang. Dia nak cekek kita pun tak boleh. Tak boleh cekek. Cuma kita manusia jadi jenis rasa takut. Kelang kabut lah larinya. Waktu mula langgar tiang elektrik, langgar kereta orang. Pasal apa? Sebab atu ni kata ni. Padahal tak ada memberi mudarat pun kepada orang yang hidup. Maka ziarah kubur yang digalakkan oleh syariat Islam, iaitu hendaklah seorang lelaki muslim menziarahi kubur lalu memberi salam serta mendoakan kebaikan untuk penghuninya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, sekiranya aku ziarah kubur ataupun aku melintasi kawasan tanah perkuburan, apa yang patut aku buat?" Siti Aisyah tanya Nabi. Maka Nabi kata, bacalah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Maknanya membacakan doa kepada orang yang telah mati. Sama juga menjadi amalan orang Melayu kita ni. Buat bacaan doa dan tahlil untuk orang yang telah mati. Maksudnya doa tu yang sampai kepada si mati. Walaupun pada zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada, zaman imam pa mazhab pun tak ada. Tak ada tahlil ni. Tapi bacaan doa ada tak? Doa ada. Jadi hak tahlil hak yang kita buat tu, kita duduk baca apa ni? Ila hadatin Nabi Mustafa fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka kita niatkan itu adalah doa. Supaya apa? Supaya kita membaca kalimah la ilaha illallah itu, kita niatkan doa pahala hak yang kita dapat, kita hadiahkan pula kepada si mati. Lepas tu zikir tu pula tak wajib 100 kali. Bukan wajib 33 kali. Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Tak nanti 100 kali, tak nanti 33 kali. Sekali pun tak apa. Tengok masa dah ada nak masuk Isya dah ni. Ataupun kita 5 orang baca sekali je. Baca daripada awal ni, afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sekali je la ilaha illallah, akak tangan baca doa. Tapi sekali tu je lah orang panggil tu imam tu. Lepas tu tak panggil. Lepas tu tak panggil dah. Sebab tidak ada ketetapan hukum berapa hak yang nak kena baca. Cuma sunnah Nabi kata 33, 70, 100. Nak lebih pun tak apa. Nak sampai putus tasbih pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita nak doa hak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada si mati. Dan jangan kita menetapkan hari juga. Tahlil ni tak nanti hari Khamis malam Jumaat. Malam bila-bila pun tak apa. Ada jadi masalah. Waktu mana pun tak apa. Tak buat malam, buat tengah hari pun boleh. Buat asar pun boleh. Tak ada jadi masalah. Hak yang tak bolehnya apabila kita ni menetapkan hari.
Sebab orang kita ni ingat apabila hari Khamis malam Jumaat tahlil. Apabila Jumaat. Apabila malam Jumaat je tahlil, apabila tahlil je malam Jumaat. Sebab apa? Sebab dah diamalkan oleh tok nenek moyang kita daripada dulu sampai ni. Sedangkan tahlil ni tak kisah bila-bila pun. Cuma hak yang kita kena ingatkan supaya kenduri tahlil ini kalau ada buat makan kena ingat janganlah sekali-kali membabitkan harta anak yatim. Siapa dia kata? Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Lepas tu dalam kitab Al-Muwatta mengatakan jangan babitkan harta anak yatim. Sebab apa? Apabila membabitkan harta anak yatim, maka hukum dia jadi haram. Hukum dia jadi ke haram lah pula. Nak buat benda hak baik tapi jadi ke boleh dosa lah pula. Baik. Selepas itu hendaklah merenung hari perhimpunan di hadapan Allah. Di mana apabila kita pergi ziarah kubur, bukan hanya sekadar ziarah tetapi merenung hari perhimpunan yang maha hebat di Yaumul Mahsyar, di mana hari kita semua ni yang disebut dalam Al-Quran yauma yakunun nasu rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan sekalian alam dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak berkhatan, dalam keadaan berkaki ayam, tak berdiri di padang mahsyar. Di hadapan kita pada waktu itu adalah api neraka Jahannam. Sebab tu Nabi kata gi ziarah kubur dan tengok bagaimana mayat ini diturunkan ke dalam liang lahat. Mayat diturunkan ke dalam liang lahat dan membayangkan yang diturunkan itu, mayat yang diturunkan itu adalah kita. Tapi ramai mana manusia yang boleh beranggapan macam tu, menganggapan mayat yang diletakkan dalam liang lahat itu adalah kita. Ada? Tak ada. Sedangkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi kata tidak akan berlaku kiamat selagi mana tiada orang yang beranggapan apabila menziarahi kubur melihat mayat dan beranggapan mayat itu adalah dia. Maksudnya sekiranya ada, maka kiamat itu sudah hampir. Tapi ramai mana manusia hari ini pergi ziarah kubur hanya sekadar melihat, tetapi tidak mengambil iktibar, tidak mengambil ibrah daripada apa yang berlaku di tanah kubur. Tak tengok mayat ini diturunkan, bagaimana diletakkan kaki, bagaimana disandarkan kepala, dilapikkan tanah di atas kepala, dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Tidak ramai. Cuma ada dalam satu riwayat ketika dalam peperangan Tabuk. Ketika dalam peperangan Tabuk, yang satu peperangan yang tidak meletus, seorang sahabat yang bernama Ibnul Mas'ud, satu pagi atau satu tengah malam, satu malam melihat satu cahaya lampu, cahaya api di kawasan medan pertempuran. Maka Ibnul Mas'ud pergi tengok, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam liang lahat menyambut seorang mayat yang bernama Abdullah Zulbajadain, dan meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Kemudian Ibnul Mas'ud ini menangis. Maka ditanya oleh Saidina Umar dan juga Saidina Abu Bakar, wahai Ibnul Mas'ud, kenapakah kamu menangis? Maka Ibnul Mas'ud kata, yang ku harapkan ketika ini mayat itu adalah aku. Mayat hak yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah aku. Sebab apa?
Sebab ilmu maksud katakan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itulah Nabi tidak di mana tidak ada orang jenazah yang lahat dengan jenazah itu. Tapi ramai mana kita hari ni mati teliti kita. Hak yang mengatakan mayat itu payuh sebab apa? Sebab dalam hati kita ni sentiasa rasa nak hidup, tak nak mati. Sebab tu kalau saya sendiri, saya minta supaya mati sebelum kedatangan Dajjal. Sebab apa? Sebab iman kita sewaktu kedatangan Dajjal nanti kita tidak tahu. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya kita mati sebelum kedatangan zaman fitnah yang besar, yakni zaman Dajjal. Sebab iman kita, kalau kita hidup pada ketika tu, iman kita tak tahu macam mana. Sebab hati kita, iman kita ni sering berbolak-balik. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini ditetapkan iman kepada Allah dan Rasul. Baik. Merenung hari perhimpunan di hadapan Allah, mengingati hari perbentangan segala amal di hadapannya, yakni kita membayangkan kita berdiri di Yaumul Mahsyar dan mengingati hari pembentangan segala amal perbuatan kita. Sebab di pada mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba-hambanya. Akan bertanya kepada hamba-hambanya daripada sekecil-kecil perbuatan sehinggalah sebesar-besar perbuatan akan ditanya. Hak perbuatan hak yang kita buat ni pun Allah Taala tanya, hak yang tidak terletak dalam hati kita pun dia akan ditanya juga. Di antara lainnya nanti di Yaumul Mahsyar Allah Taala akan bertanya kepada hamba-hambanya, di mana Allah Taala akan kata, dahulu aku berada dalam keadaan kelaparan, sedangkan kamu tidak mengendahkan akan diriku. Maka manusia yang berada di padang mahsyar pada ketika itu akan menjawab kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mana mungkin kamu, yakni ya Tuhanku, kamu ni akan lapar sedangkan kamu ini adalah Tuhan sekalian alam. Allah maksud yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yakni di mana dahulunya kamu hidup di atas dunia, kamu tahu jiran-jiranmu berada dalam keadaan kesusahan, jiran-jiranmu, kawan-kawanmu berada di dalam kelaparan, sedangkan kamu dapat menikmati makanan yang sedap, hidup yang senang, mewah dan sebagainya. Tetapi kamu tidak menghiraukan jiran-jiranmu, saudara-saudaramu yang berada dalam keadaan kesusahan. Maka tempat kamu pada hari ini adalah api neraka Jahannam. Hak tu pun Allah Ta'ala akan tanya esok di Yaumul Mahsyar. Baik. Segala pergantungan kepada apa pun selain Allah, perbentangan segala amal di hadapannya, melepaskan segala pergantungan kepada apa pun selain Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara Imam Syafi'i memberi pesanan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Islam, apabila usia kamu telah mencapai 40 tahun dan ke atas, maka sunat berjalan menggunakan tongkat.
apabila usia kamu sudah menjangkau 40 tahun dan ke atas, genggamanmu tidak lagi kuat, kerana Allah Ta'ala sedang mengajarkan kepada kamu supaya melepaskan dunia, tetapi genggamlah akhirat. Berjalanlah menggunakan tongkat, bermaksud tongkatlah akhirat, lepaskanlah dunia. Dahulu gigi kamu penuh, sekarang mulai gugur dan kemudian tertanam di dalam tanah. Bermaksud kita ini akan kembali kepada tanah. Dia berkait pula apa hak yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia berkait dengan satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pesanan yang dibawa oleh malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian diriwayatkan, diceritakan pula oleh Nabi menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi juga pernah bertanya kepada malaikat maut. Nabi Muhammad pernah bertanya, Nabi Ibrahim pernah bertanya, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, sebelum kamu nak cabut nyawa manusia, nyawa orang ni, ada tak peringatan demi peringatan, perutusan demi perutusan yang kamu beritahu supaya manusia ini bersedia untuk menghadapi mati? Malaikat maut kata ada. Apakah dia wahai malaikat maut? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya pesanan daripada malaikat maut kepada manusia, yakni malaikat maut kata dahulu manusia rambutnya memutih, rambutnya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Itu adalah pesanan daripada malaikat maut. Dahulu matanya terang, sekarang sudah mulai kabur. Bermaksud Allah Ta'ala juga mengajarkan kita supaya banyakkan melihat ataupun membaca Al-Quran dan hadis. Tetapi janganlah melihat perkara-perkara yang mungkar. Satu zaman, di zaman ulama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang dikatakan seorang anak murid Imam Syafi'i jugalah, sebab dia pun belajar dengan Imam Syafi'i. Dia berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wahai tuan guru, aku telah berkahwin dengan isteriku hampir 10 tahun. 10 tahun yang lalu aku melihat isteriku ni cantik, tapi 10 tahun kemudian ni nampak tak cantik. Kenapakah begitu wahai tuan guru? Dah apa jadi gitu wahai tuan guru? Dulu comel ni duk. Maka Imam Syafi'i kata, apabila kamu keluar daripada rumah nak pergi cari nafkah, cari rezeki, Imam Syafi'i kata, tundukkanlah permandangan matamu daripada melihat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara maksiat. Maka dia pun buat selama sebulan. Sebulan kemudian dia pergi jumpa balik Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, aku telah dapat kembali kecantikan isteriku sama seperti mana aku melihat 10 tahun yang lalu. Maka Imam Syafi'i kata, itulah sebenarnya hikmah dan nikmat apabila kamu menundukkan pemandangan matamu daripada melihat kemungkaran, daripada melihat perkara-perkara maksiat. Maksudnya Imam Syafi'i suruh kita ni jaga perpandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara mungkar. Sebab tu mata kita ni kadang-kadang akan menjadi kabur.
sebab kita banyak melihat kemungkaran. Maka Allah Ta'ala nak kita ni kembali kepadanya supaya melihat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengurangi kecintaan kepada dunia yang dapat menyibukkan sehingga tidak beribadah kepada Allah dengan sempurna. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan diri kita ni dengan urusan dunia, maka dari segi bab ibadah pun kita tidak akan menjadi sempurna. Sebab apa? Sebab dalam semayang pun kita masih lagi memikirkan tentang urusan dunia. Dalam semayang kita masih lagi memikirkan tentang hak kerja. Nah, Allahu Akbar, teringat, oh tadi bini aku suruh beli bawang lah, suruh beli tu lah, beli ni. Nah, dalam semayang. Nah, Allahu Akbar, tengah-tengah baca Fatihah dia mari telitah pula. Lepas ni ada mesyuarat pula. Mulut baca Fatihah, hati ni teringat ada meeting. Dah. Hilang khusyuk kita dalam solat. Nah. Sebab apa? Sebab kita ni lebih kerana memikirkan kepada urusan dunia sehingga menyebabkan ibadah kita kepada Allah tidak sempurna. Sebab itulah apabila kita pergi ziarah kubur ni, tujuannya adalah untuk kita mengingatkan kepada Allah. Apabila kita banyak ingatkan mati, ingatkan kepada Allah, maka kita ni akan kurang cintakan kepada dunia. Kerana hati kita ni akan menjadi zuhud, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dalam bab ziarah kubur. Walau bagaimanapun amalan ini hanya dikhususkan kepada orang lelaki. Amalan ziarah kubur ini ulama kata dikhususkan kepada kaum lelaki. Ada hadis juga melarang orang perempuan menziarahi kubur. Walaupun hadis itu bukannya satu hadis larangan yang keras. Sebab orang perempuan tidak digalakkan untuk menziarahi kubur kerana bimbang timbul fitnah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat bagi setiap wanita yang kerap menziarahi kubur. Maka ulama hadis mengatakan dalam hadis tersebut sebenarnya bukannya kerap. Hak yang kerap ni dilaknat, tetapi kalau jarang-jarang, sebulan sekali dia pergi ziarah kubur suami dia, sebulan sekali dia pergi ziarah kubur anak dia, maka hak tu dibenarkan pada syarak. Hak yang tak boleh dalam hadis Nabi ni kerap. Sampai tiap-tiap hari. Pagi pergi, tengah hari pergi, petang pun nak pergi juga. Hak tu menjadi satu larangan dalam agama. Satu larangan dalam agama bagi orang perempuan yang nak ziarah kubur. Tetapi sekiranya tidaklah kerap, seminggu sekali, 2 minggu sekali, maka hak tu dibenarkan pada syarak. Dengan syarat ulama meletakkan syarat pula ditemani oleh mahram ketika pergi ziarah kubur dan ketika tidak ada orang di tanah kubur. Maksudnya kalau ada orang ramai tidak dibenarkan juga. Sebab apa? Bimbang takut timbul fitnah. Islam ni dia cukup jaga orang perempuan. Sampai bab ziarah kubur pun diletakkan syarat. Sebab apa? Bimbang takut timbul fitnah di kalangan orang perempuan. Dan juga apa ni? Selain daripada fitnah, Nabi kata orang perempuan ni jiwa dia lemah. Pergi duduk kubur ni walaupun dah meninggal bertahun-tahun, takut pergi menangis tepi kubur. Hak ni dilarang dalam agama. Dia termasuk dalam kategori meratapi kematian yang dilarang dalam agama. Jadi
maksud ziarah kubur adalah untuk mengingati akhirat. Zurul qabru fa innaha tazkaru bil, ziarahilah kubur sebab ia dapat mengingatkan akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur adalah mengingati akhirat, bukannya untuk bertawassul kepada ahli kubur sebagaimana dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala, pelaku-pelaku dan orang-orang musyrik di sebahagian negara-negara Islam. Baik, bab penyembah berhala ni, melakukan penyembahan di tanah kubur ni, ketika mana Nabi larang ziarah kubur, ketika itu sudah berlaku penyembahan di tanah kubur, tanah perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Tanah perkuburan pada ketika itu mempunyai binaan-binaan. Sebab tu Nabi larang ziarah kubur, takut berlakunya penyembahan di tanah kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meruntuhkan binaan-binaan di tanah kubur. Sayyidina Ali di tanah kubur Baqi' ni, dia kata aku diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merosakkan ataupun meruntuhkan binaan-binaan di tanah perkuburan. Dah Sayyidina Ali pun runtuh dah belaka. Kemudian Nabi kata, dahulunya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka mulai sekarang ziarahilah kubur, kerana ia akan mengingatkan kalian kepada hari perhimpunan yang maha hebat. Sebab tu hukum asal memang Nabi larang. Sebab apa hak Nabi larang tu? Sebab takut berlakunya penyembahan. Sekarang di sebahagian besar negara, dia seolah-olah macam nak kembali kepada zaman jahiliah semula, melakukan penyembahan-penyembahan di tanah kubur, semayang di tanah kubur, memasang lampu-lampu di tanah kubur, letak gambar di tanah kubur. Dia seolah macam nak kembali semula kepada zaman jahiliah. Baik, kita berhenti seketika, beri laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ashhadu
حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على حي على الله الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والعقبة قل محمد الذي وعدته إنك لا تخلف. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang melakukan perbuatan syirik, maka dia termasuk orang yang menggugurkan segala amalnya di dunia dan di akhirat. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah dan meninggalkan amal yang sesat, amal yang syirik tersebut. Baik, orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amalan dia tertolak. Dia semayang 60 tahun sekalipun, puasa tiap-tiap tahun selama 60 tahun, bersedekah tiap-tiap kali Ramadan. Tetapi seandainya penakhiran hidup dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan itu tertolak, tidak dikira. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala abadikan dalam Quran bagi orang yang syirik kepada Allah ni. Kerana inilah sebenarnya rasionaliti orang-orang yang jahil, orang yang syirik dan penyembah berhala, di mana Allah Ta'ala abadikan di dalam firman-Nya, ma na'buduhum illa liyaqribuna illallah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya gitu, kalau kita tanya orang yang melakukan bertawassul, minta berkat di tanah kubur, dia akan kata kami tak menyembah, cuma kami ni nak minta tolong dengan orang yang mati ni supaya kami dekat kepada Allah. Sedangkan orang yang mati ni tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kita balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wasanna yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dalam kitab Imam Malik jilid yang pertama halaman 172 dengan sanad yang sahih. Nabi jelas larang. Tapi inilah sebenarnya amalan-amalan tok nenek moyang kita hak tak
70-an, 80-an, lepas tu dah seawal 90-an dulu. Hak yang banyak lagi ambil berkat di tanah kubur. Sedangkan kita kena ingat, apabila kita ambil berkat di tanah kubur dan sebagainya menjadi syirik kepada Allah, maka segala amalan kita tertolak selagi mana kita tidak bertaubat. Puasa 60 tahun sekali pun kalau kita syirik pada Allah, menyengutukan Allah, tertolak. Kita semayang tak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam 70 tahun, tapi akhirnya kalau kita syirik kepada Allah, tertolak juga. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la illam asyrakat la yasbatana umuluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu menyengutukan Allah, nescaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Oleh kerana itu, maka hendaklah Allah sahaja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang layak disembah hanyalah Allah. Nak minta pertolongan pun kepada Allah, bukan tanah kubur. Tapi ni amalan untuk nenek moyang kita dulu. Jadi alhamdulillah sekarang ni pun banyak dah perkara ni dibuang. Tahun 90-an masih ada, 80-an 90-an masih ada. Saya ingat hak yang benda ala ghaib ni, bertawasul ni, ketika saya bertugas di Sabah dulu pada awal 90-an. Bertugas di Sabah pada awal 90-an. Di sana memang kuat. Memang kuat. Sampai kan kalau dia tanam uri budak ni, uri budak tanam, malang tu dia pergi pasang liling atas. Tanam, malang karang ni main pasang liling pula atas. Pasang liling. Tanya warna pasang liling, kata siang dia gelap. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke tanah perkuburan USJ, kalau pergi tempat kawasan tanah budak-budak ni, kanak-kanak lah, kanak-kanak dia asing, kanak dewasa dia asing. Tempat kawasan kanak-kanak, tuan-tuan akan jumpa atas tu lori mainan, skobeter, motosikal, hak kecil duduk atas tanah kubur. Kalau tanya, ke mana bu lori? Siang dia tak ada mainan. Tak ada mainan, bubuh atas kubur, skobeter. Atas tanah kubur budak-budak ni. Tanya orang tua dia, berapa bu ni skobeter ni? Kata, kesian anak saya ustaz, tak ada main dalam kubur. Ni berlaku di tanah perkuburan USJ. Berlaku. Sedek rupanya dia orang belah sana lah. Lepas tu amalah yang dibawa otak nenek moyang dia masih lagi kuat. Tapi alhamdulillah sekarang ni benda ni dah beransur tak ada lah. Sebab dia masih ikut. Banyak perkara-perkara khurafat yang dilakukan oleh orang Islam kita ni, yang sepatutnya memang wajib kena buang dah. Sebab apa? Apabila kita melakukan perkara-perkara syirik, Allah Ta'ala sebut, maka terhapuslah amalmu. Terhapus. Semayang 60 tahun tapi akhirnya syirik kepada Allah, 60 tahun terhapus, kosong terus. Kecuali pada saat akhir sebelum mati dia kembali bertaubat kepada Allah, maka amalan yang Allah Ta'ala hapuskan dulu barulah dikira balik. Cuma apa hal yang kita bimbangkan, takut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala. Cukuplah sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan yang akan datang, masih lagi pada tajuk ziarahilah kubur. Wallahu a'lam. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di luar sana tu saya ada bawa buah-buahan untuk dijual. Tuan-tuan berhajat nak beli, bolehlah selepas daripada salat Isyak nanti. Jadi hasil jualan tersebut, bagaimana saya maklumkan sebelum ni adalah untuk kita bantu golongan hasnah.
Bulan hasanah. Dan yang keduanya tabung juga, ada tabung dari hasil jualan tersebut. Tuan-tuan boleh masuk je dalam tabung yang saya bawa tu. Cuma saya lupa nak bagi tahu kepada Haji Suhaimi, sebenarnya sepatutnya semalam saya bagi tahu. Nah, saya sekarang ni sedang melaksanakan program wakaf Al-Quran.